A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada tengah hari ini, tazkirah Zuhur, dan kebetulan malam ni adalah malam yang ke-17. Sekarang ni kita tengah puasa yang ke-16 dan insya-Allah saat malam kita akan tarawih yang ke-17. Jadi malam ni malam 17. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada lailatul mubarakah, atau lailatul mubarakah, iaitu pada malam yang berkat. Malam yang berkat tu bila tak tahu. Kita tak tahu bila malam yang berkat tu. Jadi bila kita tak tahu, maka turun pula ayat yang seterusnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tadi lailatul mubarakah, malam yang berkat. Kemudian malam yang berkat tu dikhususkan kepada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar tu pula kita tak tahu bila. Sampailah kita diberitahu dalam ayat yang seterusnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Maka kita pun tahu bahawasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang berlaku dalam bulan Ramadan. Makna kata ada 12 bulan daripada Muharram sampai Zulhijjah. 11 bulan tu tolak tepi, tinggal sebulan ya, bulan Ramadan. Maka itulah jatuhnya dalam bulan Ramadan tu ada Lailatul Qadar, dan pada malam Lailatul Qadar tu turunnya Al-Quran. Jadi ulama ni pasal tak ada dalil yang khusus mengatakan Quran tu turun pada malam bila, maka di situ ada khilaf ulama. Belah-belah kita ni yang ikut mazhab Imam Syafi'i, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, yang ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan. Kan? Tu yang esok cuti kita pun sambut peristiwa nuzulul Quran. Nuzul, turun Al-Quran. Kan? Turun Al-Quran ni tuan-tuan macam mana? Kita cerita sikit hari ni pasal Quran. Banyak orang ingat Quran ni sampai dekat kita dengan mushaf yang ada di depan mata kita ni. Mushaf tu ada kat kita, kita pun duk baca, beli mushaf Quran tu baca, kita pun pergi mengaji, lepas tu cucu kita pun pergi mengaji mushaf Quran tu. Dia ingat kata Quran tu sampai kepada kita dengan cara baca mushaf tu. Yang betulnya bukan dengan kita baca mushaf Quran tu. Quran tu datang kepada kita melalui dibaca kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kepada sahabat dia, para sahabat Nabi baca kepada tabi'in, tabi'in baca kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in baca kepada atba'ut tabi'ut tabi'in, kemudian turunlah pada tok-tok guru kita, nenek moyang kita baca, turun mai kat kita. Itulah cara Al-Quran sampai kepada kita. Bukan sampai dengan mushaf tu.
Bukan semata-mata sampai dengan mushaf, tapi sampai kepada kita dengan bacaan yang sampai daripada kita adalah melalui Nabi SAW. Persoalan dia, berapa lama Quran ini turun? Ada orang dia kata Quran turun lama Ustaz, Sa'i turun macam tu, turun macam ni. Ni pasti apa pula? Ada nuzul Quran pula satu hari turun. Kena faham, berlakunya peristiwa, kata dengan ulama, Quran turun sekaligus daripada Lauhul Mahfuz turun ke satu tempat yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah yang terdapat di langit dunia, Quran turun sekaligus. Macam mana hari ni dalam Quran kita bermula daripada suratul Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, sampailah kepada Qul Wallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Ada 114 surah, 30 juzuk. Macam itulah seketui yang tersusun dalam mushaf kita hari ni, turun pada malam Al-Qadar itu daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tempat tu nama Baitul Izzah. Turun dekat situ. Kemudian daripada Baitul Izzah ni barulah Al-Quran itu turun dekat Nabi Muhammad dalam keadaan berceramah. Boleh faham tak barulah Quran tu turun dekat Nabi Muhammad dalam keadaan berceramah. Pasti apa berceramah? Sebab ayat Quran tu kena turun ikut sesuai keadaan dan tema. Bila ada orang mai tanya dekat Nabi apa-apa soalan, barulah turun ayat Quran, Nabi jawab berkenaan soalan tersebut. Saya orang mai tanya pasal satu soalan, turunlah ayat Quran jawab tentang soalan tersebut. Jadi ayat Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW daripada langit dunia Baitul Izzah, turun dekat Nabi Muhammad dalam tempoh berapa tahun? Selalu orang kata 23 tahun lah, tapi yang lebih tepat 22 tahun 2 bulan 22 hari turunnya ayat Quran kepada Nabi SAW. Dan lengkap Al-Quran tu 6,236 ayat. Ada agaklah perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang ambil kira ayat ni, ada yang tak ambil kira dan sebagainya. Ada perbezaan di kalangan para alim ulama. Tapi yang pendapat yang masyhur 6236. Jangan duk pitikam lah. 6,236 ayat turun kepada Nabi SAW, bermula dengan ayat 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq, turun di Gua Hira, sampailah sebelum Nabi wafat turun ayat Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi bila mana turunnya semua ayat ni kepada Nabi SAW selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, wahyu tu sampai kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat ni ramai semua yang hafal Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi semua hafaz Quran. Ada yang hafaz, kemudian mereka ni adalah tim yang bukan takat hafaz Quran, tapi mereka juga menulis Al-Quran. Mereka tulis ayat-ayat Quran. Mereka ni disebut sebagai min kuttabil wahyi. Mereka ini adalah penulis wahyu Nabi SAW. Salah seorang daripada mereka tu siapa? 2 minggu sudah kita ada baca satu hadis tentang munafik. Ingat kan lupa dia. Hadis tentang munafik. Perawi hadis tu nama dia Hanzalah Al-Usayyidi, salah seorang daripada penulis wahyu Quran. Zaid bin Sabit antara penulis wahyu Quran, Ubay bin Ka'ab antara penulis wahyu Quran, Sayyidina Ali antara penulis wahyu Quran. Jadi mereka ni sahabat, tim yang menulis wahyu Quran. Kadang-kadang kita pergi mana-mana, kita dengar ada orang dia kata macam ni, masa Nabi hidup Quran tu tak susun pun, berceramah semua. Lepas Nabi mati baru sahabat pergi susun balik. Tuan-tuan, siapa yang cakap macam tu tak betul dia cakap. Siapa yang dia cakap macam tu dia merapu. Kadang-kadang saya dengar banyak orang dia cakap, tak, masa Nabi hidup semua ayat Quran mau turun berceramah.
Lepas itu, lepas Nabi dah wafat dah, baru sahabat bincang, depa kumpul, pergi ambil kat kulit unta, pelepah kurma, kat batu, kat yang tu, kat yang ni. Depa kumpul, baru depa buat mesyuarat. Depa susun balik, baru susun bagi elok macam Quran kita lah ni. Itu adalah satu tuduhan yang tak betul. Yang betulnya apa? Tadi kita habaq dah, masa Quran turun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Quran tu turun dalam susunan yang macam tu ada dalam mushaf Quran ni. Dia turun cantik elok dah, turun ke Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah turun dekat Nabi Muhammad dalam tempoh 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Yang tu memang berceramuk, memang turun berceramuk. Pasal apa? Ikut tema dan keadaan tempat. Orang ni mai tanya pasal haid, turun ayat Quran cerita pasal haid. Orang ni mai cerita yas'alunaka anil yatama, mai cerita, mai tanya tentang anak-anak yatim, turun ayat Quran cerita pasal anak yatim. Kan? Cari turun ayat Quran cerita pasal benda tu, cerita pasal benda ni. Jadi memang dia turun berceramah. Tapi sebelum Nabi wafat, pada Ramadan yang terakhir, masa Ramadan tu 2 kali Nabi khatam Quran dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Bila Nabi khatam Quran dengan Sayyidina Jibril, tadarusnya Nabi SAW dengan Sayyidina Jibril, waktu tu Nabi baca Al-Quran susunannya seperti mana yang kita ada dalam mushaf Al-Quran. Makna kata sebelum Nabi wafat, Nabi dah baca dah dengan Sayyidina Jibril, dan Quran tu dah tersusun sebelum wafatnya Nabi SAW. Kemudian macam mana yang main mushaf Quran ni? Lepas tu bila Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Bila naik jadi khalifah, Sayyidina Umar mai bagi cadangan. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, Rasulullah pun dah baca dah Quran kat kita. Nabi dah baca dah daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Nabi dah baca dah 2 kali semua apa semua. Kita ni sahabat-sahabat ni semua ramai yang hafaz Al-Quran. Al-Quran duduk dalam kepala otak kita. Tapi lepas ni kita pun mati ke? Kan? Sampai masa kita mati, kita akan mati. Jadi bila kita mati, waktu tu Quran tu akan hilang sekali habis pergi dengan kita. Sebab apa? Sebab Quran tu kita tak bukukan dia di dalam satu mushaf. Kita tak kumpul dia, kita tak tulis dia, kita tak letak dalam satu mushaf. Maka generasi yang akan datang takkan mampu baca Quran, sebab takkan ada orang yang ingat Al-Quran. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar kata, tak, yang aku tahu satu benda. Apa benda yang Nabi tak buat, semua benda tu bid'ah. Kan? Benda yang Nabi tak buat, Nabi tak suruh buat, duk pergi pandai-pandai nak suruh pergi buat kumpul-kumpul Quran ni semua. Yang ni semua satu kerja yang aku tak mau. Dia baca hadis, kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua perkara baharu dalam urusan agama tu adalah bid'ah dalalah, dan semua bid'ah dalalah tu masuk dalam neraka Allah. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar dialog dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dialog pi dialog mai, dialog pi dialog mai, debat pi debat mai, debat pi debat mai. Allah Ta'ala lembutkan hati Sayyidina Abu Bakar, terima pandangan Sayyidina Umar. Bila dah terima pandangan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ya betul, setuju, kita kena susun. Bukan susun, kumpulkan mushaf Al-Quran. Kita kena buat mushaf Al-Quran yang telah disusun bacaan dia oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Okay, ayat ni kena ingat. Kan? Jangan duk cerita kata Quran tu hanya susun lepas Nabi wafat. Tak betul. Yang betulnya sebelum Nabi wafat, Nabi dah baca dah susunan dia macam mana duk ada dalam mushaf Quran ni lah. Kan? Jadi sahabat kata, okey, cantik amat kita buah. Pasal apa? Sebelum ni semua duk ada dalam kepala otak. Kan? Panggillah sahabat, panggil Ubay bin Ka'ab. Cerita ke Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun guna dalil yang sama kak. Kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin finnar. Satu benda yang Nabi tak suruh buat, aku tak mau buat, aku tak mau terlibat dengan benda ni. Walaupun dia min kutabil wahyi, dia adalah penulis wahyu, dia pun tak mau juga. Kemudian bila dialog dengan dia, bagi cadangan kat dia, dia pun setuju, dia pun terima, lembut hati nak buat.
Panggil pula seorang lagi sekretari dia, Zaid bin Sabit, ya, dia pun kira tak mau. Bincang tuan-tuan tengok sahabat ni bukan depa sedang-sedang sami'na wa ata'na, semua kemas-kemas lah. Nak mesyuarat dengan depa bukan macam mesyuarat kita. Kita mesyuarat pengusi tanya apa, jalan. Kita malas fikir. Tuan-tuan, malas yang paling teruk tuan-tuan, malas fikir. Yang tu paling teruk memang malas. Tu cukup tak guna memang malas. Ya, dia tak malas betul lah nak angkit, nak bangun pergi ambil ayam. Tu kira teruk juga lah. Dan malas lah nak makan, teruk lah. Malas lah nak tidur. Yang lagi teruk dia kata, malas lah nak fikir. Kan, pergi masuk mesyuarat ni, dia nampak fikir, Syed macam mana nak buat kali ni punya puasa. Buatlah pergi macam mana pun, pendek malas dah nak fikir. Ramai dah orang cakap tu, ramai kan. Sampai nak fikir pun malas, yang tu habis teruk lah. Kan? Semua jenis sami'na wa ata'na. Ni sahabat Nabi bukan macam tu. Sahabat Nabi kalau panggil main bincang, bukan senang nak bincang ni apa. Masing-masing ada hujah. Sebab apa? Masing-masing alim belaka. Bincang pi bincang last sekali setuju, maka susunlah mushaf Al-Quran. Tapi kita kena faham, sebenarnya Al-Quran sampai kepada kita bukan hanya semata-mata melalui mushaf, tapi Al-Quran sampai kepada kita adalah bacaan yang dibaca oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca dekat para sahabat, sahabat baca dekat tabi'in, tabi'in baca kat tabi'un tabi'in, tabi'un tabi'in baca kepada atba'ut tabi'in, turun kat tok nenek moyang kita, baca main sampai kita, dan insya-Allah kita akan baca sampai zuriat keturunan kita sampailah hari kiamat nanti. Kena baca. Kalau takat mushaf tutup depan kita, tengok tu macam ya, alif lam mim ra. Dia nak sebut apa? Kalau tak ada orang ajak dia baca, dia tengok sekali almari, kan, mengikut kepala otak dia. Kan, dia tiba ikut kepala otak dia, alif lam mim, dia tiba baca alam ke apa ke, kan, ikut dan dia. Jadi bacaan yang sampai kepada kita tu barulah kita baca betul-betul. Tuan-tuan, ada tak usaha untuk nak merosakkan Al-Quran? Tuan-tuan, usaha untuk nak memalsukan Al-Quran ni bukan belakang-belakang ni ada orang duk buat. Muncul satu orang lelaki, nama dia Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab, dia mengaku dia adalah Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat ni pun bila dengar, tuan-tuan, hantar kawan-kawan yang alim pi hujah dengan dia. Pi hujah tanya, hang apa ni? Macam mana hang pasti hang mengaku hang jadi nabi? Dia kata tak, memang aku mengaku aku jadi nabi. Memang aku adalah nabi selepas Muhammad. Tak, apa bukti yang hang ni jadi nabi? Dia kata tak, ni semalam turun wahyu dekat aku. Wahyu apa yang turun dekat hang? Dia kata semalam aku dapat surah Al-Fil. Terkejut kat sahabat tu. Dia ni kira ranjau sampai hangit lah. Kan? Dia kata semalam aku dapat surah Al-Fil. Sahabat pun pening. Al-Fil? Ni Al-Fil ada dalam Quran. Hang tu sudah merepek lah. Dia kata tak betul. Al-Fil yang aku dapat ni tak sama dengan Quran. Hang baca sikit aku nak dengar. Dia pun baca Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu kurtumun tawil. Bunyi sedap. Kan, Al-Fil, gajah, wa mal-fil, apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah, lahu kurtumun tawil, gajah tu belalai dia panjang. Bodoh dia. Dia kan, tak takat kalau nak cerita gajah tu belalai panjang, tak payah turun Quran kat hang pun. Hampir Zu Taiping tahu lah. Zaman dah Google, anak kita 4 tahun Google tahu dah gajah tu belalai panjang. Apa perlu turunnya satu surah hanya semata-mata nak bagi tahu gajah belalai panjang, ekor panjang, telinga besar, badan besar? Untuk apa? Kan, Quran turun surah Al-Fil menceritakan satu kisah yang kita tak boleh jumpa dalam mana-mana buku. Kan, menceritakan tentang Abrahah bawa gajah nak meruntuhkan Kaabah. Allah hantar burung bawa batu sijil membinasakan pasukan tentera yang besar. Tu satu cerita yang amazing. Tiba-tiba Musailamah Al-Kazzab ni dia mengaku dia dapat surah Al-Fil dan surah dia merepek. Akhirnya hujah tak mau nak tegak, enggak nak buat juga, maka diutuslah orang untuk memerangi Musailamah Al-Kazzab. Siapa yang bunuh Musailamah Al-Kazzab?
seorang lelaki yang berkulit hitam. Nama dia apa? Nama dia Wahsy. Siapa dia Wahsy ni? Wahsy inilah tangan dia yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang apa? Perang apa? Badar ke Uhud ke? Perang Badar ke Uhud ke? Apa tak tahu. Perang PUBG. Kata PUBG kan, daripada main tembak-tembak dalam PUBG tu kan, kata perang PUBG kan. Sayyidina Hamzah wafat dalam perang Uhud kan. Kalau kita pergi di Mekah Madinah, kita akan pergi ziarah di perkuburan Uhud tu kan. Kita akan pergi syuhada Uhud, kita akan pergi ziarah. Dan pernah Sayyidina Hamzah punya makam di situ, masa banjir teruk tahun bila tak ingat. Ayat masuk ke perkuburan tu tenggelam, sehingga terpaksa dikorekkan balik semua jenazah syuhada Uhud ni kan. Maka dicam muka Sayyidina Hamzah. Betul lah Sayyidina pasti boleh cam, sebab dia punya dada tu dikoyak, dirobek oleh Wahsy, dikeluarkan jantungnya. Jadi dalam banyak jenazah pasal tak ada batu nisan, tak kenal nama kan. Tapi bila dibongkarkan balik jenazah tu gelap, bila tengok dada dia dipotong, terbelah dan sebagainya. Dan lebih amazing, tahun 2013 tuan-tuan cari dalam YouTube ada kan, darah masih lagi mengalir lah. Itu tanda bahawasanya orang yang mati syahid ni, mereka hidup dalam kubur mereka. Jadi Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Tangan yang sama tu juga yang membunuh Sayyidina Hamzah, tangan yang sama tu juga bertaubat dan membunuh Nabi palsu. Selepas dia taubat, Wahsy tu jugalah yang membunuh Nabi palsu. Dia kata apa? Kalau dulu tangan aku melakukan dosa, membunuh seorang manusia yang dicintai oleh Rasulullah, maka selepas aku taubat, aku nak balas dendam balik, aku nak bunuh seorang Nabi yang palsu demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Quran ni turun dekat kita dalam bulan Ramadan, yang tu sejarah Al-Quran. Maka mukjizat Al-Quran ni tuan-tuan, kita kena buat apa? Sayyid Qutb dalam kitab dia Ma'allim fit Tariq, petunjuk sepanjang jalan, dia letak satu bab yang pertama dalam kitab dia tu. Dia tulis di situ dalam bab dia tu, dalam bahasa Arab dia panggil Jilun Quraniyun Farid, generasi Al-Quran yang unik, the unique of Quranic generation, orang putih kata kan. Dia menggambarkan bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW ni, ketika mana tempoh turunnya ayat Quran kepada mereka, mereka ini adalah generasi Al-Quran yang pertama yang sangat unik. Pasal apa dia kata unik? Sebab sahabat-sahabat Nabi ni bila Quran turun, yang pertama dia hafal, dia baca, dia hafal, kemudian dia hadam. Lepas dia hadam, dia amal dengan ayat tu. Tu hebatnya generasi terdahulu para sahabat Nabi SAW. Bukan takat baca, hafaz, kemudian hadam. Makna kata dia faham sungguh-sungguh ayat tu nak apa, kemudian dia beramal dengan ayat tersebut. Zaman-zaman kita ni mungkin ada yang baca, tapi dia tak hafal, dia tak hadam, dia mungkin jauh sangat lagi daripada nak beramal. Kadang-kadang kita baca ayat Quran cerita pasal riba, kita terlibat dengan riba. Kadang-kadang beli barang, utang-utang semua ada kaitan dengan riba lagi. Baca ayat Quran tadarus setiap malam, main tentang riba, sepatah haram, tak faham pasal riba. Dia tak belajar langsung pasal riba, dan dia berurus niaga terkait dengan riba dan sebagainya. Kita belum lagi beramal dengan Quran. Kadang-kadang kita baca benda-benda ni, banyak benda yang ada dalam Quran belum kita ikut lagi betul-betul. Tapi lain dengan sahabat Nabi, mereka bukan setakat baca, tetapi Al-Quran itu hidup dalam sistem kehidupan mereka. Maka kita ni tuan-tuan yang ke belakang-belakang ni, yang pertama tuan-tuan jangan sibuk dengan benda ni. Yang pertama kita kena jaga Al-Quran ni dengan baca Al-Quran. Kita ni kena dekat dengan Quran tuan-tuan. Bulan puasa ni baca banyak Quran. Ni dok mai dah fasa kedua Ramadan ni,
Kita dikalut macam-macam. Kalut nak beli baju raya lah, nak persiap rumah lah, nak buat kuih lah, nak buat tu lah. Jangan sampai tak ada masa kita tak baca Quran langsung. Jangan. Sibuk macam mana tuan-tuan, sambil-sambil duk tekan putu kacang tu. Tahu putu kacang? Yang tu menu wajib kuih raya mamak lah. Yang tu kena ada. Sambil-sambil duk tekap. Yang tu pula jenis susah pula nak buat. Jenuh sakit habis ibu jari lah tekan tu kacang tu. Saya kena pergi katok lah. Katok kalau keluar cun cantik ah. Katok keluar hancur. Allah sir. Kena tekan balik. Tu putu kacang tu. Tak sambil-sambil duk tekan putu kacang tu boleh mengaji Quran, mengaji ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh mengaji ya, tang itu dapat pahala. Ni tak sambil-sambil duk tekan putu kacang tu nyanyi lagu. Jenis kaki yang minat irama Melayu, dia menyanyi lagu Melayu. Anak punai, anak merbah, terbang turun buat sarang. Nyanyi lagu Melayu. Mai yang jenis saya punya geng semua Hindustan punya geng sambil-sambil buat kuih. Laki nyanyi lagu Hindustan. Gamma gelilah kejar. Wadakaronahi codong gitu merasa. Nyanyi lagu tu sono. Ada manfaat, tak ada manfaat pun. Siap satu family karaoke lagu tu. Sampai habis boleh hafal. Main tang Quran kelang kabut tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, Quran ni kita kena baca dekat diri dengan Al-Quran. Pasal apa? Al-Quran inilah yang akan memberi pertolongan kepada kita di hari akhirat. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita dah baca Al-Quran ni, mukjizat dia tuan-tuan, kalau kita dengar Al-Quran tu pun sekali, maka itu akan memberi manfaat kepada kita. Tuan-tuan tahu tak, ada doktor-doktor buat kajian bila wanita sedang mengandung, baca Al-Quran tu dia akan memberi satu efek yang sangat baik kepada bayi yang ada dalam kandungan. Kalau orang barat dia suruh pasang lagu-lagu lah. Dia pasang lagu yang sentimental, lagu yang mengembangkan minda, lagu yang boleh bagi mood baby tu jadi cantik, bagi sonok, bagi elok duduk dalam perut. Tapi bila dibuat kajian, baca Al-Quran itu lebih bermanfaat. Semalam saya sempat baca satu artikel Indonesia, tapi saya pun tak faham sangat lah pasal istilah-istilah dalam paru-paru kita. Saya bukan doktor dalam paru-paru kita ni ada satu benda tang ujung paru-paru, apa benda kan nama tu tak tahulah. Kadang-kadang oksigen susah nak sampai tang situ, tapi orang yang rajin semayang dan orang yang rajin baca Quran, dia akan tarik nafas yang dalam. Kita bangkit semayang kadang-kadang tanpa kita sedar, waktu kita semayang tu kita ditarik nafas panjang sikit. Bangkit tu nak baca Fatihah, tarik nafas panjang sikit. Jadi tu imam tu, tuan-tuan cuba bang tengok di belakang. Tapi Tok Syah pergi buat kajian lah aku nak tengok Tok Imam ni buat tak buat. Secara sepintas selalu saja. Kadang-kadang tengok Tok Imam nak semayang tarawih sa'i malam, sebelum dia nak baca Fatihah tu, dia ditarik nafas tu, didengar tu mesti apa nak start, dia nak pergi Mahir Muaikili ke Bandar Balila ke apa ke tak tahu dia ditarik nafas tu. Sa'i dah habis dah, waladdallin, dia ditarik nafas amin. Tu semua jenis geng nafas pendek jenis geng nafas pendek ni dia kira 10 kali ditarik nafas. Pasal apa? Nafas tak lebih orang macam-macam masalah. Ada orang resdung, hidung tersumbat, tak boleh baca panjang-panjang. Ada orang dia jantung laju, macam saya jantung laju sebab tu lah ni saya elok tak mau jadi imam pasal nafas jadi pendek mengaji panjang sikit jadi semput. Sehari pergi lari habis tajwid tak mana kena panjang, tak jadi panjang jadi pendek semua. Yang tu semua kerja kaplah lah. Lepas orang ni naik yang sihat-sihat, hampa pergi jadi imam lah yang tu yang selalu duk kelepiak tu tak mau jadi imam pasal tak apa sihat lah. Jadi dia ada nafas, gigi tak ada pun masalah lah gigi tak ada masalah, semua bunyi dia keluar angin macam buka kotak angin motor kris tu punya pom keluar angin keluar ke bawah tu lagu tu lingkup terus bacaan semua tu, semua antara benda yang kita kena jagalah. Sebab baca Quran bukan macam baca novel, dia ada ikhfa, dia ada izhar, dia ada iqlaq, dia ada qalqalah, dia ada tempat kena panjang, ada tempat kena pendek. Tu semua antara benda yang kita kena jaga. Maka kita baca Quran tuan-tuan,
Mukjizat Al-Quran ni bukan takat baca, dengar pun dapat pahala. Kan? Jadi daripada kita nak sibuk dengan benda-benda yang tak bermanfaat dalam bulan Ramadan ni, kan? Masuk satu Ramadan ada orang akan tukar dah ringtone handphone dia. First malam tarawih tu tukar dah lagu phone dia, menjelang hari raya berakhirnya puasa para, baru sehari puasa dah menjelang hari raya dah. Kan? Yang ni dikira sebagai orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Ramadan mai dulu tuan-tuan, lepas tu baru nak mai Syawal. Raikan Ramadan dulu baru rai Syawal. Ni tak, dia tukar lagu raya awal-awal dah. Kan, kalau dah siap-siap nak sambut raya, padahal puasa dia entah ke mana. Jadi orang-orang macam ni jangan buang masa dengan lagu-lagu tak mau. Kan? Quran ajak kita, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran kata apa? Apabila kamu mendengar Al-Quran, fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar, wa ansitu, dan hendaklah kamu diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Kan? Quran jelas-jelas apa? Kita ni kena dengar ayat-ayat Quran. Tuan-tuan, zaman dah ni canggih. Dulu betul lah, saya teringat 2008 mula-mula saya pergi umrah. Masa tu Mekah ni penuh dengan CD. CD apa? CD MP3. Satu-satu imam yang 30 juzuk. Syekh Sudais, Syekh Sa'ud Ash-Shuraim, ni semua imam-imam lama. Syekh Abdul Basit, Syekh Muhammad Jibril, Mahir Al-Mu'aykili, Sa'id Al-Ghamidi, lani yang terbaru Bandar Balila, Syekh Abdullah Al-Juhaini. Itu semua imam-imam baru lah ni. Syekh Al-Huzaifi, imam tua di Madinah. Kan? Semua banyak MP3 tu zaman dulu. Lah ni tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam kereta sat, tuan-tuan connect phone tuan-tuan dengan Bluetooth kereta. Connect dengan Bluetooth kereta, lepas tu buka YouTube. Tulis ya kori apa tuan-tuan mau. Tuan-tuan balik sekali, tuan-tuan pergi cari Syekh Bandar Balila, bukan Bandar Georgetown. Jangan silap. Dengan Syekh Bandar Balila, Allah dia punya suara sempoi dia melengok-lengok mau sempoi. Daripada kita duk niat kereta tu dengar benda-benda yang tak bermanfaat, duk pergi dengar lagu dan sebagainya, kan lebih baik kita buka ayat-ayat Quran tu. Ayat-ayat Quran yang masuk melalui corong telinga kita tu, dia akan memberi ketenangan kepada kita. Waktu tu dia akan lebih menyihatkan kepala otak kita yang sibuk dengan macam-macam benda yang stres ni. Itu antara mukjizat dan kelebihan Al-Quran untuk kita dengar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara benda yang kita kena jaga dengan Al-Quran ni adalah semampu mana yang kita boleh untuk melahirkan generasi yang menghafaz Al-Quran. Kita adalah kadang-kadang baca pun teruk tuan-tuan. Kalau kita baca nak lawan Pak Hamka sudahlah, tak mau nak lawan orang-orang lain. Nak lawan Pak Hamka pun tak boleh dah. Pak Hamka ulama di Indonesia, masa dia sakit duduk di hospital, sementara duduk di hospital tu dia khatam Quran 150 kali. Masa duduk di hospital tengah sakit. Kita kalau sakit duduk di hospital, kalau zaman dulu bawa mastika, tu tak boleh kan? Bawa hospital tu dia ada satu kedai tu mastika yang penuh. Dibaca cerita hantu raya kan, kereta Beetle kuning kat terowong menora macam-macam cerita dia ada. Tu zaman dulu lah. Ni zaman mua Facebook, zaman TikTok. Charger phone jangan lupa charger phone kan. Sakit tu dia boleh sihat, balik pergi rumah ambil charger phone, dia main balik hospital kan. Penting charger mau kena ada. Kalau bateri habis memang aplah ya. Dia nanti sakit lagi teruk daripada dia punya sakit tu. Tu zaman ni. Pak Hamka masa sakit duduk di hospital tu 150 kali baca Quran. Kata dengan anak dia Imran, kalau tak silap saya, Imran Hamka, Imran kan Irfan kalau tak silap saya, lupa lah nama. Anak dia kata satu hari bapak dia duduk pagi di rumah Pak Hamka. Tuan-tuan kenal Pak Hamka kan? Dia tulis dia buku apa tu? Tenggelamnya kapal Manderjik kan. Banyaklah kitab dia tulis, antaranya tafsir Al-Azhar tu dia lah tulis. Sampai tak mengaji di Al-Azhar, tapi Al-Azhar panggil anugerahkan doktor falsafah kat dia kan, anugerah doktor kat dia. Pasal apa? Dia ni punya amalan lebih awal daripada ilmu dia.
Kan? Jadi Pak Amkau ni satu hari tuan-tuan, dia duduk, dia baca Quran. Anak dia kata, dia baca Quran masa dia duduk, sekali duduk tu ya, 6 juzuk dia baca. Dia baca 6 juzuk. Anak dia duduk perhati, baca 6 juzuk. Habis-habis baca 6 juzuk tu, dia pun semayang sunat taubat 2 rakaat. Dalam semayang dia menangis. Dia menangis. Bila dia menangis tuan-tuan, habis-habis dia semayang, anak dia tanya, "Pak, mesti bapak menangis?" Dia kata, "Bapak teringat dekat arwah mak ang." Kan? Kebetulan isteri dia mati. Maka Pak Amkau katalah dekat anak dia, "Bapak teringat dekat arwah mak ang. Masa bapak duk baca Quran tadi, bapak rindu sangat kat mak ang, bapak duk teringat kat mak ang ni. Jadi disebabkan bapak terlampau rindu dekat mak ang ni, sehingga bapak rasa terganggu dengan bacaan Quran bapak, maka sebab itulah bapak sembahyang sunat taubat 2 rakaat dan minta ampun dekat Allah Ta'ala, sebab tengah-tengah duk baca Quran boleh duk pergi ingat kat arwah bini pula." Tuan-tuan tengok Pak Amkau ni, dia teringat kat bini dia sendiri pun dia rasa macam dosa besar dah masa duk baca Quran tu. Lani punya orang bukan duk teringat kat bini dia, duk teringat bini orang. Kan? Lani punya orang ni, betul tak betul? Dia duk teringat kat bini orang, dia tak rasa macam dosa pun. Kan? Ni Pak Amkau ni tengah baca Quran, dia teringat kat bini dia saja. Tak betul kan? Bukan nak melawak cerita betul kan? Nah, dia teringat kat bini dia saja. Ya Allah ya Rabbi, dia punya rasa bersalah sebab tengah baca Quran ni sepatutnya mau ingat ke Allah Ta'ala. Dia pi rindu dekat bini dia yang telah meninggal dunia, dia rasa bersalah, dia pergi sembahyang taubat 2 rakaat. Tu pun lepas baca 6 juzuk. Kita 6 ayat, mata tarik macam kena ketum 14 botol. Nah, dia tarik itu macam sur. Tu baru buka, tiba-tiba duduk depan Netflix, mata cerah sampai 4 pagi. Kan? Baru main layan satu gambar, tu gambar, cerah tuan-tuan. Jadi kita ni sibuklah dengan Quran tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa saya kat masa Ramadan, tuan-tuan tegur saya ditegur tuan-tuan. Bila tuan-tuan tegur saya tegur tuan-tuan, keuntungan tu ada 2 saja. Sama ada tuan-tuan saya belanja ataupun saya tuan-tuan belanja. Tidak. Di antara 2 tu lah. Tuan-tuan lagi laju, tuan-tuan ulur dulu, saya selamat hari tu. Saya lagi laju kalau tuan-tuan selamat hari tu. Tu kalau jumpa besar Ramadan. Tapi kalau kita jumpa di hari akhirat, tuan-tuan tegur saya, "Silap Imran, saya dibuat tak tahu lah. Saya dibuat tak kenal terus. Ustaz, apa Ustaz? Sebulan puasa ya berapa kali Ustaz main masjid kami? Waktu tu kami tak meluan Ustaz, kami boleh duduk awal. Hari ni Ustaz tak tahu ni ambil belah aku memang tak kenal siapa." Yang itulah keadaan di akhirat nanti. Nafsi, hang aku. Kan? Tapi waktu tu siapa yang akan tolong kita? Antaranya Nabi Muhammad, antaranya Quran yang akan memberi kesaksian kepada kita untuk menyelamatkan kita kalau kita ni di atas dunia duk baca dengan Al-Quran tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, kita ada anak-anak, carilah jalan untuk hantar mereka hafaz Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran tak boleh diubah walaupun satu ayat sampai hari kiamat. Tak macam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu yang lain semua diubah habis. Manusia macam-macam mereka tulis, mereka tambah, mereka seleweng dan sebagainya. Tapi Al-Quran tak boleh ubah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau ada satu saja cetakan yang salah, bukan nak ubah, baru satu baris ya cetakan yang salah, akan ada ratusan ribu bahkan jutaan Al-Hafiz yang ada di seluruh dunia yang akan bangkit untuk memperbetulkan kesalahan dan kesilapan itu. Pasal apa? Ni 30 juzuk ada dalam kepala otak ni bang. Dan maka Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, adalah orang yang dia belajar dan mengajar Al-Quran. Kan? Jadi kita ni kalau dah kita tak apa pandai Quran sangat, kita reti baca tapi kita tak hafaz, maka cari jalan hantar anak-anak kita hafaz Quran. Selalu orang nampak kalau anak hafaz Quran, oh semua nak kena jadi ustaz. Kan? Lepas hafaz Quran semua kena jadi ustaz. Tak semestinya anak yang hafaz Quran jadi ustaz. Di Mesir ada doktor bedah yang hafaz Quran 30 juzuk tapi dia pakar bedah. Kan? Anak kita boleh hafaz Quran tapi satu hari bila dia turun tanda tangan untuk luluskan projek, dia adalah seorang penghafaz Quran, dia takkan makan rasuah di projek tu. Kan? Kita ada anak kita yang hafaz Al-Quran tapi dia kerja jurnalis,
Dia tulis habis berita-berita yang betul. Kalau kita tengok hari berita banyak semua yang tak betul. Dia hanya nak cerita apa yang dia rasa dia nak cerita, bukan dia nak cerita tentang kebenaran. Lepas berapa tahun kan siapa pula tulis buku bongkar, oh dia ni seleweng tu, dia ni tipu fakta ni, dia ni tipu fakta ni, macam-macam. Tapi kalau anak kita Al-Hafiz, kalau dia jadi jurnalis, dia tulis berita yang benar-benar, dia sampaikan maklumat yang betul kepada orang, maka yang tu satu amalan yang baik dalam Islam. Jadi kita ni tuan-tuan cari peluang. Tak ada anak yang boleh jadi Al-Hafiz. Tuan-tuan, ada siapa-siapa bela anak-anak orang ramai ni yang jadi Al-Hafiz, apa sumbangan kita yang boleh kita bagi dekat mereka untuk mereka meneruskan perjuangan mempertahankan Al-Quran. Tuan-tuan, kita kena faham satu benda. Saya kadang-kadang ada orang dia kata, kadang-kadang saya pergi mana-mana apa luar Penang ni, ada orang tanya naik taksi kan, dia tanya, adik betul ke mereka tak tahu saya ustaz kan, mereka panggil adik, adik betul ke Pak Cik dengar kata Pulau Pinang azan mau tak boleh dah kan? Dia bertanya macam tu. Saya kata tak ada Pak Cik, azan subuh 2 kali terus kan, Pulau Pinang azan subuh 2 kali. Oh betul ke? Ni mereka duk kata Pulau Pinang azan subuh mau tak boleh dah, misik-misik mau nak kena katuk dah, bubuk-bubuk mau tak boleh buat dah, betul ke? Dia bertanya lagu tu. Tak ada kami okey ya, semua okey ya. Oh betul ya, ni mereka duk sebar cerita palsu mungkin lah kot kan. Betul ke dengar kata sekolah-sekolah agama semua nak tutup dah ke? Tak ada semua sekolah agama duk buka macam biasa Banyak orang tuan-tuan, dia nampak Islam ni akan dirosak kalau tutup masjid. Dia nampak Islam ni akan dirosak dengan cara kena tutup sekolah-sekolah agama. Tuan-tuan, saya nak abang, benda yang sedang berlaku, yang sedang dilakukan oleh musuh Islam, musuh Islam dia takkan buat kerja untuk tutup masjid. Musuh Islam dia takkan buat kerja untuk nak pergi tutup mahat-mahat tahfiz sekolah-sekolah agama. Cukuplah musuh Islam merosakkan anak-anak muda Islam, automatically sekolah agama takkan ada budak masuk. Cukuplah musuh Islam merosakkan anak-anak muda Islam dengan hedonisme, hiburan yang melampau dan sebagainya, maka masjid hanya akan tinggal untuk orang tua-tua. Waktu tu masjid kalau buka pun tak guna, sebab takkan ada orang main semayang. Pasal apa? Mereka akan lebih pilih tempat lain berbanding masjid. Mereka akan pilih shopping kompleks, mereka akan pilih konsert, mereka akan pilih benda tu, mereka akan pilih benda ni. Bukalah selapang-lapang pintu masjid pun takkan ada orang. Tik cicak dengan tiang yang nanti lagi banyak daripada orang. Cukup bagi rosak anak muda. Jadi kalau kita ni betul-betul orang yang bijak tuan-tuan, kita tak cakap kena tutup masjid, kena tutup sekolah, tak. Yang kita akan fikir macam mana untuk selamatkan anak-anak muda Islam. Sebab anak-anak muda orang Islam hari ni, kalau dia hidup dalam keadaan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka satu hari nanti mereka lah yang akan jadi mak bapa, mereka lah akan melahirkan zuriat keturunan yang seterusnya. Kalau mereka dah corrupted, maka anak-anak tu pun akan corrupted juga. Maka kalau anak-anak tu corrupted, maka akan terus lahir zuriat yang corrupted. Sebab tu perjuangan kita tuan-tuan dalam nak mempertahankan wahyu Al-Quran, kita kena tinggal zuriat keturunan yang baca Al-Quran dan hafaz Al-Quran. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ini memberi manfaat buat diri kita. Yang baik daripada Allah, kelemahan, kekurangan berpunca dari diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.